Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Baiklah, untuk sesi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan pada pagi ini, kita akan lihat dan belajar mengenai tajuk gimnastik asas. Di bawah tajuknya adalah mengimbang. Okey, mengimbang. Okey, jadi apa yang cikgu nak awak tahu dan lihat pada pagi ini adalah mengenai aktiviti imbangan dinamik. Imbangan dinamik. Okey, kalau kamu lihat di sini, cikgu dah sediakan sedikit gambar rajah supaya kamu dan kita dapat lihat bersama-sama. Ini adalah contoh imbangan dinamik yang dipanggil kereta sorong berganda. Kereta sorong berganda. Kalau sebelum ini tahun 3, tahun 4, kereta sorong yang melibatkan berpasangan, iaitu 2 orang saja. Dia kalau kamu lihat di sini, dia melibatkan 3 orang. Depan, tengah dan seorang pegang kaki. Seorang pegang kaki. Jadi apabila kamu dah naik ke darjah 5, cikgu berharap kamu tahu dan boleh mencuba aktiviti kereta sorong berganda yang melibatkan 3 orang. Okey. Dan yang seterusnya adalah imbangan dinamik yang dipanggil flip-flop. 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 Kalau kamu lihat di sini, ini contoh pergerakannya berdasarkan gambar rajah yang cikgu sediakan. Dia bermula daripada keadaan tekan tubi. Seterusnya, kamu memusingkan badan sedikit seperti ini. Satu tangan di atas, satu tangan menahan badan. Dan seterusnya, pusing ke belakang seperti yang dalam contoh gambar rajah ini. Tangan ke belakang. Tangan di belakang menyokong badan. Tak apa, kalau kamu tak nampak, cikgu ada sediakan sedikit video. Okey. Di sini cikgu sediakan sedikit video. Jadi kita sama-sama lihat ya. Okey, kamu lihat di sini. Dia memusingkan badan dia seumpama itu. Nanti lepas ni ada gerakan perlahan dia. Dia akan tunjukkan pelan-pelan. Okey. Nampak di situ. Dia angkat tangan satu ke atas. Imbang, lepas tu dia pusing tangan ke belakang. Okey, ini dia buat secara berkumpulan. Okey, dalam sesi penjelasan ini, cikgu nak kamu lihat dan tahu dahulu. Sebab kalau kita nak cuba buat, kalau kamu boleh cuba buat kat rumah, okey, bagus. Kalau nak buat bersama-sama cikgu, terpaksalah kita tunggu sekolah buka nanti. Okey, ini pula contoh kereta sorong berganda. Ini melibatkan 3 orang. Seumpama ini. Dan kalau kamu lihat di sini, penting pada kamu untuk kamu tahu, cikgu selalu buat sebelum ni untuk tahun 3, tahun 4. Biasanya murid-murid ni dia pegang dekat kaki. Tapi sepatutnya kamu pegang dekat lutut. Pegang dekat lutut. Okey. Kamu jangan risau. Apa yang cikgu nak pada hari ini, kamu tahu dan nampak macam mana imbangan dinamik flip-flop tadi dengan kereta sorong berganda ni. Dan sekiranya boleh ke sekolah nanti, kita akan cuba. Dan kalau itu pun kalau keadaan betul-betul selamat. Dan kalau kamu lihat di sini, ada sentuhan, ada
perlu pegang. Jadi dalam COVID ni, dalam musim COVID ni, kita pembelajaran tidak boleh sebarang sentuhan. Jadi cikgu harap daripada video yang cikgu tunjukkan ni, kamu boleh nampak, boleh nampak macam mana imbangan kereta sorong ni. Dan ini satu lagi contoh daripada tepi. Nampak pergerakan dia. Ini kamu perlu bekerjasama dengan 3 orang. 3 orang ni perlu bekerja sama, perlu bergerak sama-sama. Macam cikgu bagi tahu tadi, dia cakap elakkan memegang bawah paras lutut. Ini supaya untuk mengelakkan kecederaan kepada kawan yang kamu pegang tu. Kalau kamu pegang bawah, kemungkinan dia akan mengalami dekat pinggang ni, dekat bahagian abdomen ni, akan ada kecederaan nanti. Itu sebabnya dia elakkan pegang bawah daripada lutut. Contohnya pegang ujung kaki ke, betis ke. Yang seeloknya pegang dekat lutut. Ini contoh dia buat ramai-ramai. Tak apa, kita cepatkan sebab ini sama je kereta sorong berganda. Seterusnya cikgu nak kita sama lihat mengenai imbangan statik. Imbangan statik. Apa yang dimaksudkan imbangan statik ni? Imbangan yang tak bergerak. Kalau tengok tadi kereta sorong, kamu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat atau ke hadapan. Kalau statik ni dia berada di tempat asal. Kalau kamu lihat ini di antara contoh-contoh imbangan statik piramid. Dipanggil piramid, ada 3 orang. 1, 2, 3. Ini di antara contoh-contohnya. Dan mungkin kalau kamu kreatif, kamu boleh buat menggunakan idea-idea kamu sendiri. Yang contoh yang cikgu tunjukkan ni adalah contoh sahaja supaya kamu dapat lihat bagaimana imbangan statik ini. Di sini cikgu nak sikit kita sama-sama baca. Semakin luas tapak sokongan, semakin stabil binaan yang kita buat. Kedudukan tapak sokongan juga mempengaruhi luas tapak sokongan. Apa itu kalau kamu lihat lagi, kalau kamu ingat, tapak sokongan adalah permukaan badan kita yang bersentuhan dengan lantai. Dengan lantai. Kalau contoh kat sini, tangan, lutut satu, lutut, tangan. Sini pun sama, lutut, kaki, lutut. Kalau kamu lihat kat sini, ditunjuk ini, pusat graviti. Jadi pusat graviti ni adalah dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. Kalau kita bandingkan kat sini, contohnya kat sini, ini pusat graviti bagi imbangan piramid ni. Kalau dekat sini, ini adalah imbangan ini di sini adalah pusat graviti bagi imbangan piramid yang ini, contoh yang ni. Jadi kalau kita bandingkan di antara dua yang ini, imbangan ni dengan imbangan ini, tentunya imbangan ni lebih stabil. Seterusnya kita lihat pula, ini cikgu sediakan sedikit contoh bagi imbangan statik. Ini. Ada berbagai-bagai imbangan statik yang boleh kita cuba. Ini di antaranya contoh. Jadi kalau nanti ada idea sendiri, mungkin boleh cuba. Tapi macam itulah, zaman penyakit COVID ni, kamu tidak boleh bersentuhan. Kemungkinan ini adalah untuk pengetahuan kamu sahaja. Kalau betul-betul selamat nanti, COVID ni dah betul-betul reda, barulah kita boleh mencuba. Sebabnya imbangan piramid ni, kereta sorong berganda tu, dia melibatkan sentuhan. Sekarang ni kita tak boleh buat sebarang aktiviti yang melibatkan sentuhan. Jadi
Cikgu harap kamu faham dan kamu tahu bagaimana dan melakukan imbangan statik dan dinamik. Sekian saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.